Bertemu kembali. Mengikut perancangan, pelaksanaan gaji minimum baharu RM1,500 akan dilaksanakan menjelang akhir tahun ini. Namun perincian pelaksanaan tersebut akan diumumkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan tidak lama lagi. Niaga awani pagi ini, saya ingin memberikan tumpuan khusus kepada topik ini. Menurut dapatan Indeks Keyakinan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Vistage MIER suku pertama 2022, 35% CEO dikaji berpandangan kadar harus dikekalkan pada RM1,200, manakala 31% setuju dengan angka RM1,500, namun 23% CEO berkata pelarasan kepada RM1,300 memadai dengan keadaan ekonomi semasa, dan sejumlah 14% pula berpendapat RM1,400 bersesuaian untuk masa ini. Dan bagi membincangkan topik ini, saya nak membawakan tetamu kita pada pagi ini. Yang pertama sekali, Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, dan juga Datuk A.T. Kemarajah, Setiausaha Agong Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia. Selamat pagi, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kalau kita melihat kepada datanya, gaji minimum kita $1,200 ataupun bersamaan dengan $287 Amerika Syarikat ini sebulan adalah yang terendah di Asia Tenggara. Kalau kita melihat Thailand, $414, Indonesia juga $326. Bagaimana untuk kita lihat kewajaran meningkatkan gaji minimum ini di Malaysia pada ketika ini, dan aspek majikan juga, kerana ini perlukan keseimbangan antara majikan dan juga pekerja juga. Mungkin kita mulakan dengan Datuk A.T. terlebih dahulu. Saya rasa untuk kenaikan gaji kali ini, kita memang kesentuhan masa. Sebab apa yang kita katakan nak beranjak daripada 1,200 kepada 1,500 ni, kita telah persetujui dalam Akta 732 tu, yang Akta mengatakan di mana setiap 2 tahun kita akan beranjakkan gaji. So sepatutnya awal tahun 2022 kita dah beranjak daripada 1,200 kepada angka 1,500. Sekarang Menteri Sumber Manusia pula kata mungkin kita akan melaksanakan ini secepat mungkin, dan saya rasa dalam minggu ni pula dekat Parlimen dia berkata mungkin akan bagi pengecualian kepada sektor-sektor yang mungkin terkesan. Tapi kalau kita ambil, kalau kita compare kepada apa yang kita bandingkan kepada negara-negara tadi macam saudara kata dekat Indonesia, sepatutnya kalau kita bandingkan gaji minima kepada kalau katakan produktiviti, kita sepatutnya mencecah 1,800. Kalau kita bandingkan kepada gaji median, kalau kita ambil 60 percentile, pun kita dah sepatutnya dekat 1,500. So macam mana kita ambil hujan ni pun kita dah sepatutnya dekat 1,500, dan saya rasa kerajaan tak ada tempat untuk rundingan yang lebih. 1,500 patut dilaksanakan secepat mungkin, sebab dia akan mendapat manfaat dekat 27% daripada pekerja kita, dekat 4.2 juta pekerja akan mendapat manfaat ni. Encik Azhari, untuk PMKS ini tidak mudahlah keputusan ini kita lakukan. Apabila kita meningkatkan pada 1,200 dahulu, ini pun menjadi isu kepada PMKS kita, kerana sebenarnya realitinya apabila saya turun ke lapangan berjumpa ramai juga tidak mampu untuk PMKS lah, yang mikro ini tidak mampu untuk menyediakan RM1,200, apatah lagi untuk RM1,500. Bagaimana keadaan realiti semasa untuk perusahaan mikro khususnya dan juga kecil dan sederhana? Okey, terima kasih Najib dan Datuk A.T. Saya rasa memang kalau diwartakan untuk kenaikan 1,500 ni yang dah disahkan oleh kerajaan akan memberi beban kepada majikan. Kita tak nafikan juga. Kebanyakan daripada pemain PKS ada pekerja lebih kurang antara 5 ke 10 orang saja, mungkin kurang daripada itu. Kalau yang mikro tu mungkin seorang ataupun 2 orang. Untuk membayar 900 maupun yang terbaru 1,200 dan satu kesan dan kata orang tekanan kepada pihak PMKS, dan ini secara tak langsung mengganggu aliran tunai. Namun kita faham dalam keadaan company yang kecil ni, kita juga masih perlukan satu pasukan yang mantap, sebab bila tak ramai, produktiviti katakanlah menurun disebabkan kekecewaan, tidak naik gaji dan sebagainya, akan memberi impak yang sangat besar, terutama dengan ada mini lockdown, company lockdown, walaupun tak ada lockdown peringkat negara, akan memberi kesan sangat mencabar kepada PMKS. Jadi saya rasa kita perlu lihat lebih objektif, kita perlu lihat lebih berdasarkan pada fakta dan berdasarkan kajian yang lebih mendalam. Dan saya mengharap kementerian yang berkaitan untuk mengkaji dengan lebih mendalam sebelum sebarang keputusan dibuat maupun di peringkat hujung 1,500 ataupun pertengahan 1,300, 1,400 dan sebagainya, ataupun makin kekal 1,200. Jadi kita buatlah keputusan berdasarkan fakta dan juga cabaran yang dihadapi oleh majikan, maupun kita masih perlukan produktiviti oleh pihak pekerja, Najib.
Bagaimana untuk kita melihat kepada sebentar lagi saya sentuh tentang produktiviti, namun pada ketika ini ramai memberikan alasan daripada majikan bahawa mereka sedang pulih pada ketika ini bukanlah tempoh sesuai untuk diberikan satu bentuk bebanan yang mereka sifatkan iaitu RM1,500 ini. Bilakah masa yang sesuai kalau begitu? Kerana sebelum ini pun apabila kita meningkatkan kepada RM1,200 pun ada timbul isu yang sama. Kali ini RM1,500 pun isu yang sama juga. Justru bila masa yang sesuai, adakah tempoh pemulihan pada ketika ini sesuai kerana kita mungkin pada tempoh pemulihan ini penstrukturan syarikat itu boleh dilakukan pada tempoh-tempoh yang sukar pada ketika ini mungkin? Saya rasa sebab kalau kita lihat daripada cycle recession setiap 10 tahun dan kita perlu survive paling awal pun antara 3 ke 5 tahun. Itu biasa dalam peringkat kajian ekonomi. Kita baru je tahun yang ketiga selepas COVID 2022 dan saya rasa kita masih lagi boleh bernafas bermula 2022. 2021 hampir separuh daripada tahunnya kita menghadapi pelbagai cabaran lockdown dan sebagainya dan ini masa untuk kami menyusun semula perniagaan dan secara tak langsung dia juga memberi kesan dengan kenaikan gaji ini memberi kesan kepada majikan dan kita juga dah jauh di seluruh hati kita sebagai majikan kita memang nak juga membantu pekerja supaya lebih ada ruang untuk berbelanja dan bila mereka berbelanja merancakkan lagi ekonomi negara dalam masa yang sama juga merancakkan juga ekonomi pemain-pemain PMKS. Jadi bagi masa dalam masa kalau tanya saya awal akhir tahun ni juga satu masa yang agak singkat seperti mana kata Datuk Eti walaupun Datuk Eti setuju dengan 1,500 tersebut namun saya rasa kita perlukan masa untuk menyusun semula sebab masih lagi ada mini lockdown masih lagi ada kes-kes positif yang melibatkan pekerja melibatkan majikan melibatkan pos dan sebagainya jadi bagi masa antara 2 ke 3 tahun namun saya tak berhak untuk mengatakan perkara tersebut kerana perlu dikaji dengan lebih mendalam oleh pakar ekonomi pakar human capital, pakar kajian dari segi education. Jadi perlu fakta yang lebih jelas Najib sebelum kita buat sebarang retorik politik ataupun sebarang pernyataan berkaitan dengan perkara-perkara yang penting seperti ini ya Najib. Datuk Eti, sebelum ini dalam temu bual yang Awani bersama dengan pengusaha PMKS sendiri mengatakan bahawa gaji seharusnya tidak ditentukan sedemikian. Haruslah bersandarkan kepada produktiviti. Tapi tadi Datuk Eti sebutkan kalau mengikut produktiviti semasa sepatutnya gaji kita pada RM1,800. Namun ini tidak berlaku pada ketika ini. Apa permasalahan, apa masalah utamanya? Kerana kalau saya membacakan keadaan itu bermakna majikan tidak menaikkan gaji mengikut produktiviti pun sebelum ini. Itulah Najib sebab kalau kita bergantung pada formula apa yang kita ambil formula yang berdasar apa yang sedia ada dalam KSM pun Kementerian Sumber Manusia bergantung kepada inflasi bergantung kepada produktiviti dan juga bergantung kepada kadar ekonomi semasa termasuk mengambil CPI punya konteks memang gaji kita sepatutnya dekat 1,832. So, berdasarkan apa banyak formula yang kita pakai, memang gaji minimum sepatutnya dah lebih daripada 1,500. Lagi satu, kita jangan lupa, sebab Bank Negara dah utarakan satu konsep living wages. Kalau kita ambil orang bujang dekat Lembah Klang pun dah sepatutnya 2,700 dan yang dah berkahwin dekat 4,500. So, kalau kita ambil gaji minimum sebagai satu hal satu hujaan di mana katakan kos perniagaan akan meningkat, memang dia akan menjadikan inflasi lebih tinggi ataupun menjadikan pengangguran lebih tinggi. Saya rasa itu walaupun saya setuju dengan kebanyakan rakan seperjuangan saya daripada kesatuan yang mewakili majikan, tapi dengan realitinya kita tak boleh beranjak daripada meningkatkan gaji minimum sebab kalau kita nak pergi sebagai negara pendapatan tinggi dalam masa 10 tahun lagi ataupun 8 tahun saja ada, mana kita akan sampai kepada pendapatan isi rumah yang 100,000 yang kita sepatutnya sampai. Sekarang pun dah lewat. So logik dia kalau kita pakai apa jua formula, apa jua konsep, kita mesti lebih daripada 1,500. Saya rasa macam saya kata tadi, tak ada ruang untuk kita merincikan ni lebih daripada meningkatkan. Cuma kita bagi macam segelintir sektor, kita bagi mungkin kita bagi moratorium kepada mereka untuk melancarkan ni mungkin pada tahun depan. Bergantung pada mungkin dia orang belum buka pada 100% pre-pandemic punya tahap. Kalau tidak, saya rasa tidak. Ada lagi satu hujaan. Yang ini kita akan hanya membagi advantage kepada pekerja asing. Tidak. Sebab ada juga hujaan yang mengatakan pekerja asing lah yang akan dapat manfaat. Tidak. Sebab kalau kita tak bagi ni, tak kira orang yang kata ada 70 bilion ringgit akan keluar daripada ekonomi kita kepada negara mereka.
Tidak, sebab kalau tak ada dengan pekerja asing ni, kita juga akan ada kerugian macam sektor kelapa sawit, macam hari itu kita kata 21 bilion ringgit kerugian tahun 2020 saja tanpa pekerja asing ni. So apa jua konteks, kita mesti menganjak gaji minima kepada 1,500. Encik Azhari, cadangan melihat kepada sektor tertentu diberikan dahulu, gerak dahulu orang kata. Kemudian sektor-sektor yang terkesan ini bagi pulih sementara mungkin setahun ataupun setahun setengah, kemudian barulah ikut serta untuk menaikkan 1,500. Adakah ini bersesuaian formula sebegini? Saya rasa benda ni sama dengan apa kita buat sebelum ni dalam bentuk moratorium, sama ada PSU ataupun moratorium loan dan sebagainya mengikut industri tertentu. Tapi yang saya nak tekankan di sini adalah kita kena pastikan kita kenal industri itu yang sebenar-benarnya, yang betul-betul terkesan, yang paling terkesan, paling popular yang terkesan adalah pelancongan contohnya, ataupun bidang peruncitan. Jadi benda ni kita kena kaji secara dasarnya, kita kena kenal pasti benar-benar industri yang terlibat, dan jika benar kesannya memang seperti mana yang dijangkakan dan terbukti yang dijangkakan, memang kita tahu pun, cuma kita perlukan ada fakta dan kita buat keputusan untuk memastikan bagi peluang kepada sahabat-sahabat kita yang terkesan teruk ni untuk mereka bernafas semula dan kita lewatkan sedikit contohnya. Dan bagi siapa yang mungkin juga mungkin dah kata orang dah mula bernafas, bagi kelonggaran. Saya rasa benda ni perlu toleransi di antara kerajaan, majikan dan juga of course dia melibatkan pekerja. Dan bila ada toleransi yang baik di antara majikan dengan kerajaan, saling memahami, saya yakin ekonomi akan lebih baik. Kita juga sebagai majikan lebih gembira untuk, jika diperlukan untuk menaikkan gaji, dan saya yakin dengan kenaikan gaji itu, walaupun banyak faktor yang melibatkan produktiviti, memberi sedikit suntikan kepada pekerja supaya bekerja dengan lebih baik. Dan dia akan merapatkan lagi hubungan di antara majikan dengan pekerja supaya kita faham tentang pentingnya kedua-duanya sekali antara majikan dengan pekerja untuk berkomunikasi dan secara tak langsung mempertingkatkan produktiviti. Jadi pilih industri yang betul-betul terkesan dahulu bagi mereka untuk orang tu hidup bernafas, dan jika yang lain tu kalau perlukan beri sedikit kata orang kelonggaran lah, mungkin beri masa untuk naik, jangan tu tiba terus by next 3 month kena ada kenaikan gaji, dan memberi kesan yang sangat impak yang besar kepada semua pemain dan juga majikan PMKS Najib. Okey, Encik Azhari, saya bukan usahawan tetapi saya berjumpa dengan ramai usahawan sebelum ini. Untuk tahun-tahun sebelum ini saya berjumpa di ground dan sebagainya, pelbagai jenis usahawan. Survival skill mereka tinggi dan juga daya tahan mereka juga tinggi. Dalam keadaan apa keadaan sekalipun mereka lalui, mereka selalunya boleh survive pada ketika itu. Bagaimana pandangan Encik Azhari sendiri, adakah pada kali ini dengan RM1,500 ini, jika kita tetapkan wajib dilaksanakan, adakah survival mereka itu akan tetap sama juga ataupun akan ramai perniagaan gulung tikar dan sebagainya? Okey, saya yakin kami dilahirkan ataupun dibentuk sebagai seorang survival. Itu memang naluri dan lumrah sebagai seorang usahawan. Dan tapi kena ingat balik sebagai sehebat mana pun kita sebagai usahawan boleh kata orang kekal sebagai survivor, kita tak boleh survive seorang-seorang. Kita perlu berkembang, kita perlu pasukan di belakang untuk memastikan operasi perjalanan syarikat atau perniagaan jalan dengan baik, dan kita perlu pekerja di belakang kita untuk bantu kita, dan pekerja inilah yang sebenarnya yang memberi satu setikan yang baik kepada company untuk move forward. Jadi kita dari situ kita kena faham survival bukan saja pada usahawan, bukan saja pemilik syarikat, juga kepada pasukan-pasukan di belakang. Jadi benda ni yang perlu saya ulang balik tadi yang berkaitan dengan toleransi, komunikasi, kefahaman di antara pihak kerajaan, pihak majikan, pihak pekerja. Dan bila majikan survive, pastinya insya-Allah kemungkinan besar pekerja juga survive. Dan kalau pekerja ada produktiviti yang baik, pastinya majikan boleh berkembang, ekonomi boleh kembang, rakyat boleh spend dan kita boleh bangkit semula selepas era endemik ni. Jadi itu saya rasa bukan hanya kepada pihak majikan saja perlu survive. Pekerja juga perlu survive supaya semua boleh ke depan. Baru kapal tu jalan, bukan nahoda jalan seorang-seorang. Okey. Dato' Eti, bagaimana untuk kita mengimbangi? Kerana ada juga usahawan yang melihat bahawa apabila kos seperti ini dinaikkan untuk membayar gaji dan sebagainya ini, mereka mula melihat kepada cepat-cepatlah lakukan otomasi sebagai contoh. Tak perlu ambil pekerja yang ramai, 2-3 orang yang pakar sudah cukup menguruskan mesin dan sebagainya. Adakah ini akan berlaku secara meluasnya jika kita melaksanakan gaji minimum yang lebih tinggi dan sebagainya?
pendekatan yang katakan kalau gaji minimum naik mungkin kita akan ada lebih otomasi tu mungkin tak berapa betul sebab otomasi tu akan berlaku tak kira daripada gaji minimum akan berlaku ke tidak. Tapi macam show kerajaan buat masa ni ataupun show Menteri Sumber Manusia yang katakan kita akan pergi bersasar kepada beberapa industri yang mungkin beranjak dulu, selepas tu yang lain mungkin sambut hujung tahun. Saya rasa yang itu betul. Kalau Najib, kalau kita ambilkan macam contoh tadi Najib kata. Okey, kalau kita ambil sektor pembuatan, untuk bulan Januari sektor pembuatan pengeluaran mereka lebih 13% dan ekspor kita kepada luar negeri dah mencecah 14% lebih tinggi daripada berbandingkan tahun 2021. So, mungkin sektor pembuatan lah yang akan mula dulu. Sektor perkhidmatan macam saudara Azhari kata tadi. Okey, mungkin dia orang lambat sekali sektor pelancongan. Tapi sasaran ni mesti tepat kepada mereka dan tak ada bukti langsung bukan saja daripada segi keusahawanan tapi langsung tak ada bukti negara-negara yang telah melaksanakan gaji minimum atau beranjakan gaji minimum, inflasi tak meningkat, pengangguran tak meningkat dan macam mana pun tak ada mereka yang lebih keluar daripada kerja dan otomasi akan berlaku tidak kira dengan gaji minimum ni. So kita tak boleh kaitkan otomasi dengan ni, yang tu mungkin satu hujan ataupun satu alasan yang tak berapa ketat. Okey, Encik Azhari, bantulah kami untuk faham kerana sekiranya kita menetapkan RM1,500 ini, semua kena laksanakan. Sebagai contoh, saya memberikan andaian semua kena laksanakan, kemudian akan berlaku lagi peningkatan seterusnya. Ini adalah naturalnya seperti Dato' Eti sebutkan juga, ini harus meningkat dan meningkat. Bagaimana untuk PMKS kita bersedia dan juga apakah tempoh semasa yang bersesuaian dalam keadaan ekonomi yang normal sebagai contoh yang boleh kita laksanakan peningkatan berkala? Okey, untuk peningkatan berkala ni saya yakin untuk kami bernafas semula kita perlukan 3 ke 5 tahun untuk bangkit semula sebagai sekurang-kurangnya sebelum pandemik. Itu memang dalam ekonomi itu biasa. Separuh daripada 10 tahun masalah ekonomi kita perlukan 5 tahun untuk bangkit semula secara lebih baik. Namun saya rasa yang paling penting adalah untuk dengan kenaikan yang katakanlah kenaikan yang dah wajib for whatever reason dah diwajib oleh kerajaan, kami tak boleh kata tak. Tapi yang penting saya rasa usahawan perlu dari sekarang mula mengkaji balik dari segi costing, dari segi pelaksanaan proses pemasaran contohnya, dan itu secara tak langsung bila kenaikan gaji kos akan lebih meningkat. Jadi bagaimana kita nak pastikan juga pekerja kita lebih buat kerja lagi baik, lebih produktif untuk memastikan pengeluaran kita lagi baik, perkhidmatan kita lebih baik kepada pelanggan, dan ini saya rasa satu ujian yang sangat besar kepada usahawan terutama ketika endemik ataupun post pandemik ni untuk memastikan kita betul merancang dengan lagi baik. Dulu kita boleh buat je perniagaan macam biasa sebab tak ada isu besar macam pandemik. Sekarang ni dah macam-macam isu. Dia boleh jadi hari ini kerja, besok off, besok lockdown. Jadi benda tu lagi mencabar, dan bila ada perancangan yang baik dari segi keuangan, dari segi pemasaran, dari segi perancangan perniagaan, itu saya rasa sedikit sebanyak memberi kesan lebih baik kepada pemain PKS dan kita dapat melaksanakan produktiviti bersama dengan pekerja dengan lebih baik. I mean, kita faham mereka perlu gaji yang lebih, kita pun faham kita perlukan mereka untuk memastikan ni. Okey, kita berbaki 2 minit lagi. Saya nak menutup perbincangan ini dengan kalau kita melihat kepada RM1,200 kita tetapkan, banyak syarikat membayar RM1,200 sehinggalah bertukar. Angka itu barulah bertukar gaji tersebut. Tidak ada kenaikan tahunan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita pastikan, Dato' Eti, mungkin kalau kita letakkan RM1,500 itu, majikan sekarang ini harus pastikan setidaknya adalah 2 ke 3% ke setiap tahun itu meningkat gaji itu supaya tidak lagi kita bercakap soal gaji minimum. Gaji mereka memangnya meningkat setiap tahun dan sebagainya. Itu yang kita pun syokkan sebab kalau kita ambil konsep gaji minimum ini dah mungkin zaman purba. Sebab kalau kita patutnya hadakan this productivity linked wages, so gaji yang berdasarkan kepada productivity, mungkin peralihan tu kita patut lakukan dalam majlis perundingan gaji negara yang kita sedia ada. So mungkin peningkatan yang akan datang ni mesti berdasarkan kepada productivity. Tapi kita mesti cari formula yang baik, yang mana bukan dia mengesan kepada pekerja dan juga munasabah kepada majikan. Saya rasa kalau kita dalam tahun-tahun yang akan datang ni, kita mungkin runding balik konsep ataupun formula yang berdasarkan kepada produktiviti. Saya rasa isu yang 3% ke 5% ke apa yang untuk majikan 0%. Untuk kesatuan, kalau QPEC sekarang kata kita patut beranjak kepada 1,800, bukan saja 1,500. So macam mana kita buat logik ni pun, kita patut beranjak tahun ni, tapi untuk tahun-tahun yang akan datang mungkin pergi kepada productivity linked wages. Okey.
Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Sudah pasti semua input ini harus diambil dalam membuat keputusan dan juga menentukan formula-formula yang lebih tepat dalam kita mengimbangi antara kesannya kepada majikan, pekerja dan juga pembuat dasar itu sendiri dalam dasar yang kita laksanakan untuk jangka masa panjang. Terima kasih Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, dan juga Datuk Eti Kumaraja, Setiausaha Agung Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Baik, sekian saja Niaga Awani untuk jam ini. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.